A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat sama-sama lagi dalam sesi bersama dengan Al-Quran ataupun kita panggil sebagai tafsir ringkas Al-Quran mengikut muka surat pada setiap hari. Jadi insya-Allah hari ini adalah 14 hari bulan Ogos. Alhamdulillah, walaupun dalam suasana COVID, dalam suasana keadaan kita yang banyak berada di rumah, jadi alhamdulillah kita dapat mengadakan sesi ini pada setiap pagi sehingga kini insya-Allah. Dan kita harap Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita sedikit pengajaran daripada apa yang kita lakukan ini. Kita dapat memetik mutiara-mutiara yang ada di dalam Al-Quran ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan semua ini sebagai memberi pahala kepada kita dan juga akan menjadi lampu-lampu yang akan memandu kita sedikit insya-Allah. Di samping kita mempelajari lagi daripada tempat-tempat lain, daripada ustaz-ustaz, daripada para ulama kita, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan kita insya-Allah. Pada hari ini kita bersama-sama dalam muka surat 409 insya-Allah. 409 insya-Allah. Dan kita masih lagi berada di surah Ar-Rum. Kita hari ini insya-Allah pada muka surat sebelum terakhir daripada surah Ar-Rum, dan esok kita harapkan insya-Allah kita akan dapat habiskan. Kita akan tengok muka surat yang terakhir dan kemudian kita akan masuk kepada surah yang baru. Masya-Allah. Hari ini kita akan baca tentang masih lagi sebagaimana yang kita sebutkan sebelum daripada ni, iaitu surah Ar-Rum ni adalah surah yang berkaitan dengan tanda-tanda kejadian Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda yang ada pada keliling kita ni, sama ada atas langit, atas bumi dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana disebutkan oleh ulama tafsir, dikatakan bahawa surah ini adalah surah yang paling banyak mempunyai yang disebutkan perkataan wa min ayatihi, di antara tanda-tandanya, antara Allah benda ni adalah merefer kepada satu benda. Sepatutnya apa sahaja yang ada di keliling kita ini sepatutnya adalah membawa kepada satu saja, iaitu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila perkara-perkara yang ada di keliling kita ni tak kira lah kan kehidupan kita, kehidupan haiwan dan sebagainya ni kan, kalau membawa kita lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lari daripada melihat kebesaran Allah, maknanya lari daripada apa yang sepatutnya lah, makna itu telah kita telah membawa lari lah perkara tersebut daripada apa yang sepatutnya digunakan. Jadi semua benda insya-Allah wa min ayatihi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Sadaqallahul azim. Itu ayat yang pertama pada muka surat ini, iaitu ayat 42, dan kita akan tamat insya-Allah pada ayat 50 pada hari ini. Ayat 42 ini masih itu sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahawa apa saja yang kita buat, apa saja yang ada di keliling kita, semua apa saja aktiviti kita, sepatutnya ialah semuanya ditujukan kepada satu perkara saja, iaitu kepada kebesaran Allah, menambahkan iman kita, menambahkan ikatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak boleh dipisahkan. Jadi apabila kita manusia ni memisahkan, maka sebab itulah dia satu perkara itu menjadi sia-sia. Jadi kita tengok kat sini Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi kita SAW berkata, memberitahu kepada umat manusia ni, kepada orang mukmin, iaitu berjalan bagus, berjalan. Memang manusia ni suka berjalan kan, nalurinya kan, suka makan angin, suka tengok Korea, suka tengok Jepun, suka tengok orang, tengok bukit, macam-macam nak tengok kan, tengok yang dipanggil sebagai, orang kata, benda-benda yang bersejarah kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala suruh perkara ni kan, minta us to travel ni kan. Jadi apa Allah Taala kata, siru fil ardi, katakan wahai Muhammad, kata kepada manusia ni, siru kepada orang Islam, siru berjalan
Tapi ada fa kat situ kan. Fa apa? Fanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qabl. Apa yang nak daripada berjalan ni, nak travel ni, nak pergi Langkawi ke, nak pergi Bali ke, nak pergi mana ke, kena ada benda ni. Iaitu benda, lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang sebelum daripada kamu. Akibat tu apa? Apa artinya ialah apa yang telah terkena kepada mereka kerana pendustaan mereka terhadap Rasul-Rasul tu. Maknanya kalau kita tengok benda-benda yang tak elok, maka kita tengok kan benda-benda yang tak elok ni ialah kenapa mereka jadi macam ni? Kenapa umat jadi macam ni? Kenapa kaum Ad jadi macam ni? Kenapa kaum Nabi Saleh macam ni? Ini di tanah Arab kan. Tanah Arab kan. Dia akan boleh nampak kan. Iaitu apa ni? Bukit-bukit yang ditebuk kaum Nabi Saleh kan. Madain Saleh dipanggil sekarang kan. Boleh tengok dalam Google. Kita boleh tengok kan. Pergi ke Google, tengok di Madinah. Di atas Madinah tu, dalam peta kan. Di atas Madinah tu, kita akan jumpa satu tempat nama dia Madain Saleh. Sebagaimana kita cerita sebelum daripada ni. Jadi maknanya kat sini ialah benda tu orang Arab tu lalui tempat tu. Lalui. Sebab tempat tu adalah laluan orang Arab Mekah nak pergi ke Syam untuk berniaga. Bila mereka melalui, jadi tengok. Jadi ni sekadar bukan untuk perniagaan. Kalau ikut ayat ni ialah berjalan. Memang khusus berjalan untuk pergi tengok. Tengok kan apa? Supaya ambil pengajaran. Jadi kalau tengok saja untuk selfie saja, so tak tercapailah yang dimaksudkan oleh ayat ini. Jadi kita gembira-gembira pulaan gembira lah kerana dapat sampai ke tempat tu. Tu salah lah dari segi apa yang dikenaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini. Jadi kana aktsaruhum musyrikin. Itu Allah Taala nak cerita kan bahawa banyak daripada mereka ni musyrik. Mereka ni syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang terkena kepada mereka. Fa aqim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli an ya'tiya yawmun la maraddalah min Allah. Wa yawma idzin yasaddaun. Allah Taala kata sini. Jadi kepada Nabi kita lah, Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada kita semua kan. Kepada orang mukmin semua, iaitu kan. Jadi cerita ni yang turunnya surah ini ialah sebagaimana kita sebut dulu, ialah dia ni menjadi dalam keadaan Nabi SAW itu berdakwah kepada masyarakat Mekah. Kan, berdakwah kepada manusia. Jadi kita pun begitu jugalah. Kalau kita ni nak merasai ayat-ayat Quran ini betul-betul merasai betul-betul supaya mana ayat Quran ini sentiasa terkena kepada kita, sentiasa ada hubungan dengan kita boleh faham dengan baik Al-Quran ni, ialah salah satu cara dia ialah mestilah kita ini hidup sebagaimana hidupnya Nabi SAW. Jadi hidupnya Nabi ni bagaimana? Hidupnya Nabi ni dan para sahabat ni ialah mereka ini berdakwah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua mereka ni berdakwah. Semua mereka ni bekerja untuk memberitahu kepada manusia. Mana apa yang dalam kepala mereka setiap hari. Mereka fikir apa yang, iaitu apa aku nak buat untuk dakwah hari ni. Apa aku nak sumbang. Sekarang ni medan terbuka luas. Kita kena COVID ke, kita tak kena COVID ke. Lihatlah kan. Mudah. Kita ada internet dekat depan. Kita ada Facebook, kita ada IG, kita ada YouTube, kita ada semua benda boleh buat. Kan? Kalau nak. Yang penting ada telefon. Semua orang ada telefon. Yang penting ada apa lagi? Dah cakap je. InsyaAllah kan. Kita ada kawan, kita ada apa. Sepatutnya kita manfaatkan. Bukan nak tengok movie. Bukan nak main game. Telefon, komputer. Bukan nak buat benda-benda tu. Kan. Tapi kita kena manfaatkan. Allah Ta'ala akan tanya kita ni kan. Kita nikmat kan. Allah Ta'ala beri pada kita. Jadi, setelah daripada bergeluman ini. Dengan kesusahan dan sebagainya ni. Mungkin ada orang kan boring ataupun ada orang macam kecewa. Ada orang macam, alah aku dah dakwah. Tak ada apa pun, tak ada orang nak sambut aku. Jangan kecewa. Kan? Tetapkan dengan Islam ni kan. Walaupun orang lain bawa dengan hidup gaya mereka dan sebagainya kan. Kita tetap dengan Islam kita ni. Allah Ta'ala kata apa? Sebab tu Allah Ta'ala kata, fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim. Fa'aqim ni kata ulama tafsir, ialah apa? Fa'aqim iaitu fasbut. Hendaklah kamu sabat. Hendaklah kamu tetap teguh. Umur berapa ke, keadaan macam mana pun, tetap teguh dengan agama ini. Agama yang benar, agama yang kuat ini, min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah. Sebelum datang apa? Datang hari kiamat lah maksud kat sini. Ringkasannya, kalau disebut kat sini ialah hari yang mana tidak dapat ditolak lagi. Hari yang akan datang daripada Allah yang tidak akan dapat ditolak lagi, iaitu hari kiamat. Kenapa? Sebab hari kiamat siapa boleh tolak? Jadi sebelum daripada, kalau kita bagi setiap manusia, walaupun tak berlaku kiamat, ialah mati lah kan. Jadi maknanya, sebelum kita mati ni kan, hendaklah kita berpegang. Jangan. Kalau selepas mati, bukanlah makna selepas mati tak boleh buat apa lah kan. Masa sebelum mati ni lah kita kena
betul-betul kan bersama dengan Islam. Jadi yauma idzin yasaddaun, Allah Taala sebutkan pada hari itu, pada hari tersebut, iaitu hari kiamat ni, selepas daripada dihisap semua, manusia ni yasaddaun. Yasaddaun ni ertinya ialah satu kelompok pergi ke syurga, satu kelompok pergi ke neraka, terbahagi, maknanya yatafarraqun, yasaddaun ni. Kemudian man kafara fa alaihi kufruh wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun. Allah Taala kata, yang kata tadi yang yasaddaun, terbahagi tu, terbahagi macam mana? Iaitu ada orang yang beriman, ada orang yang kufur. Jadi Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat 44 tu, iaitu apa? Man kafara, iaitu satu kumpulan ialah orang yang kafir. Jadi orang kafir, siapa yang, bila mereka ni kafir, siapa yang kena azab? Mereka lah yang kena azab. Jadi sebab itulah orang yang kafir, orang tak beriman, orang yang maksiat dan sebagainya ni kena sedar bahawa semua benda yang mereka buat tu akan terkena pada mereka. Balasan tu terkena pada mereka, bukan atas orang lain. Walaupun mereka kata, dah aku ikut orang lain. Ikut orang lain tu cerita pasal, tapi awak semua ni, awak yang buat maksiat ni, awak yang kena. Tak kira lah orang tu mengajak, dia mengajak, tak ada kan. Dia mengajak tu ada dosa dia pula kan. Tapi kita yang buat ni, kita yang kena. Sebab itulah masing-masing kena jaga diri. Jaga diri maksudnya ialah janganlah nak salahkan orang lain dan sebagainya kan. Dah berlaku kan, dah buat, awak buat jahat, awak dah tanggung. Tak kira lah, awak jangan salahkan orang lain. Jadi Allah Ta'ala kata, tapi kemudian wa man amila salihan, siapa yang beramal soleh, Allah Ta'ala sebutkan fali anfusihim yamhadun. Yamhadun ni ialah maknanya menyediakan. Seperti kalau ada, kita biasa dengar kan, minal mahdi ilal lahdi, itu kan, buayan maksudnya. Betul buayan. Buayan ni makna tempat tidur yang selesa, itu mahdi. Yamhadun ni sebab baby ni kan, budak kecil ni kan, kalau nak tidur tu kan, mak dia akan siapkan tempat dia yang bagus lah kan. Siapkan, lepas tu baru letak baby tu, bukan letak baby tu macam tu kan. Jadi kita ni bila kita ni buat baik, sebenarnya kita sedang menyediakan tempat kita di akhirat nanti kan, menyediakan tempat yang baik di akhirat, itu syurga lah. Allah Ta'ala gunakan perkataan macam tu kan, nak dipanggil apa ni, macam tasbih ke, macam inilah baik, apa ni, badi', disebutkan dalam tafsir Al-Wasit. Kemudian liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihat min fadlih innahu la yuhibbul kafirin. Semua itu Allah Ta'ala sebab nak balas orang-orang yang beriman, beramal soleh daripada kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesungguhnya dia ni tak suka kepada orang kafir. Kemudian seterusnya Allah Ta'ala sebut apa tentang wa min ayati, kan ada sebut tadi. Dia kata wa min ayatihi, di antara apa, ayat-ayatnya, di antara tanda-tandanya ialah apa? Allah Ta'ala sebut sekarang ni ialah tentang angin. Angin. Okey. Angin ni. Jadi angin ni, apa Allah Ta'ala sebut ke sini? Iaitu yursilar riyah. Allah yang utuskan angin. Siapa boleh kontrol angin? Kita pasang kipas boleh lah kan. Kipas tu menghadap kepada kita. Tapi angin ini dah datang kan. Bumi ni kan, memanglah manusia boleh buat kajian lah kan. Ni panas, ni sejuk, maka angin akan bergerak daripada tempat sejuk kepada tempat panas. Tapi yang menentukan macam mana pergerakan, siapa boleh tentukan? Tak ada manusia boleh tentukan. Amerika yang hebat dia pun kena juga puting beliungnya, angin lah, ribut lah, macam-macam ribut kan, jenis-jenis di Amerika tu. Jadi makna kat sini ialah apa? Manusia ni tak mampu. Allah Ta'ala saja yang mengutuskan angin tu. Sebab tu Allah Ta'ala sebutkan wa min ayati an yursilur riyah mubashshiratin, yang memberi khabar gembira. Angin ini, bila angin ni, biasanya orang akan dapat apa? Awan. Sebab itulah dia kata waliyuziqukum min rahmatih walitajriyal fulku bi amrih walitabtaru min fadlih wala'allakum tashkurun. Allah Ta'ala sebut sini faedah angin ini. Angin ini, jadi apa dia? Selepas daripada ni ada lagi cerita pasal angin ni kan. Tapi sekarang ni dia cerita pasal angin dulu. Angin ni Allah Ta'ala katakan mubasyirat, dia memberi khabar gembira, cerita gembira, mengembirakan. Itu nombor satu, secara umumnya. Kemudian Allah Ta'ala sebut dengan detail lagi. Apa dia? Liyuziqukum min rahmatih, untuk Allah Ta'ala rasakan kepada mereka daripada rahmatnya. Jadi kena ingat tu maknanya kan, bila angin datang, awan dan sebagainya kan, itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita pun kan suka kan kalau ada angin, betul kan? Tempat berangin, sebab tu orang duduk tepi pantai, orang pasang kipas sebab nak angin. Kecuali sejuk tak nak angin lah kan. Tapi maknanya angin ini orang akan suka. Kalau tak ada angin, semua mati semua kan. Pokok tak bergerak, ni tak bergerak, awan tak bergerak, pantai tak ada apa-apa sama dengan ni. Susah kan tak Jadi manusia ni kan,
dia suka angin. Kita lah, terutama kita ni panas ni, musim panas, di negeri panas kita suka angin. Gitu kan. Kemudian angin kita tengok, pakai kita pasang aircon lah. Aircon pun ada angin dia kan. Kalau aircon pun tak bergerak, dia senyap kat situ, tak ada angin berputar. Sebab tu dia ada kipas dalam aircon tu kan, supaya dia tu berputar kan, angin tu datang kan. Jadi Allah Ta'ala, kita kata, oh itu kipas yang menggerakkan angin. Tak, Allah Ta'ala yang menggerakkan kipas kan. Kalau Allah tak izinkan, kipas tu mati, tak nak bergerak-gerak. Manusia reka macam mana pun, kalau Allah Ta'ala tak izinkan, dia tak bergerak. Jadi Allah Ta'ala sebutkan sini apa ni, yursilar riyah mubasyirat liyuziqakum min rahmatih. Allah Ta'ala rasakan. Kemudian walitajriyal fulku bi amrihi, kat sini ialah Allah Ta'ala kata supaya kapal itu boleh berjalan bi amrihi itu bi iradatihi. Dalam tafsir jalan lain kata, iaitu dengan kehendak Allah Subhanahu, dengan keizinan Allah Ta'ala. Iaitu kapal tu boleh berjalan dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, dia tak terapung. Nama dia tenggelam, nama dia. Kapal tu tak kira lah. Tenggelam tu bagaimana? Langgar air batu jadi Titanic. Langgar ni bocor kat sini dan sebagainya. Kan? Di Mauritius 2-3 hari lepas kan, kapal bocor. Kapal tangki bocor. Macam mana lah boleh bocor katakan? Kan manusia buat hebat kan? Tak. Allah Ta'ala dah tentukan. Kalau Allah Ta'ala tentukan dia bocor, dia bocor. Jadi Allah Ta'ala tak izinkan untuk dia belayar, untuk dia terapung. Kemudian walitabtahu min fadlih, supaya kamu dapat mencari fadlih. Fadlih itu ialah makna kurniaan. Jadi manusia dalam tafsiran ke dalam kita, memanglah kita kata rezeki lah, supaya manusia ni boleh mencari rezeki. Tetapi Allah Ta'ala dia menggunakan dalam Quran ni biasanya ialah fadlih, mencari kurniaan. Sebab apa? Sebab benda tu kita kena ingat, rezeki ni bukan kita boleh dapat, tapi kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kurniaan Allah Ta'ala ni, kalau kita dapat rezeki, bukanlah dengan rezeki tu kita dapat pahala sebenarnya. Allah Ta'ala nak beri pahala melalui rezeki tu. Kita dapat duit, kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita dapat pahala. Kalau tak, kita makan pada kita simpan pada kita, tak dapat apa. Bila kita tak beri pada orang, kita tak beri pada orang, kita tak beri pada orang memerlukan lah, di jalan yang memerlukan, di jalan dakwah, di jalan Islam, di jalan apa-apa saja, maka kita takkan dapat apa-apa. Jadi bila kita beri ke jalan Allah tu, maka barulah pada masa itu kita dapat pahala. Jadi mencari itu pun akan dapat pahala juga. Kenapa? Dengan niat kita nak menyumbangkan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walitabtahu min fadlih wala'allakum tashkurun. Akhir sekali ialah semua benda ni kita kena ingatkan, ianya adalah dengan izin Allah Ta'ala. Sebab itulah kena bersyukur. Kalau tak bersyukur, habis. Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinat famtaqamna minal ladzina ajramu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Allah Ta'ala sebut lagi lah, sebelum daripada kamu wahai Muhammad, sebelum daripada kita semua ni kan, dah ramai apa wahai Muhammad, sebelum kamu ni ada rasul-rasul yang diutuskan. Jadi kalau sebelum kita ni ramai dah kan, pendakwah telah diutuskan, Allah Ta'ala gerakkan mereka kan untuk berdakwah di sana sini. Jadi apa yang terjadi kepada umat-umat sebelum daripada Nabi Muhammad SAW kan, mereka ini telah mendustai, walaupun rasul-rasul ini bawa bayinat, benda yang ada yang kata mukjizat, dan ada kata sebagai makna tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda bahawa apa yang mereka bawa ini adalah betul. Tapi mereka tetap juga takzib. Jadi ingat, Allah Ta'ala akan biarkan mereka macam tu? Tak. Famtaqamna. Kalau ikut famtaqamna ni muntaqim artinya adalah yang membalas dendam. Mana kau buat macam ni, padan kau, aku balas kau, gitu kan. Jadi Allah Ta'ala ni dia tak buat satu-satu benda kerana saja-saja kan suka-suka nak menyeksa hamba-Nya. Tidak. Manusia itulah yang menyebabkan Allah Ta'ala membalasnya. Jadi Allah Ta'ala telah binasakan mereka. Kerana apa? Minal lazina ajramu. Kerana mereka itu mujrim. Mereka itu buat crime. Mujrim ni kriminal kan. Satu benda kan. Jadi maknanya Allah Ta'ala balas mereka. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kerana Allah Ta'ala sebutkan sini ialah yang penting, yang hujung ayat ni ialah apa? Iaitu satu sunnatullah, satu undang-undang Allah, satu ketetapan Allah, satu kita kata prinsip yang Allah Ta'ala nak ceritakan kepada manusia. Manusia kena ingat, kalau orang bawa Islam, orang kena ingat, itu haqqan alaina nasrul mu'minin. Bukanlah benda ni wajib kepada Allah, bukan, tapi wajib
Allah Ta'ala yang mewajibkan ke atas dirinya sendiri. Gitu dia kata dalam tafsir. Dia kata sebab apa tidak ada benda yang boleh mewajibkan Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala sebutkan sini macam pasti Allah Ta'ala akan haqqan alaina nasrul mu'minin. Membantu orang mukminin pasti. Jadi sebab itulah kita jangan sedih kalau kita ni kata kita dah beriman. Tapi kenapa macam Allah Ta'ala tak tolong je kita tak. Allah Ta'ala pasti akan tolong. Cuma bentuk dia, masa dia, itu kita kena sabar. Mungkin dia nak coba kita. Mungkin dia nak tengok kita ni berusaha tak berusaha ke tak kan. Ataupun dan sebagainya. Jadi sebab itulah. Kita kena ingat ayat ni kan. Haqqan alaina, haqqan. Untuk Allah Ta'ala tu mesti akan nasrul mu'minin. Akan tolong kita. Akan tolong orang beriman. Jangan risau. Jangan sedih. Tengok kalau kita kan di Mekah kan. Macam, Allah Ta'ala tak tolong je orang mukmin tak. Masa saja. Selepas daripada tu perang Badar habis. Dan bapak-bapak, kepala-kepala musyrik, kepala-kepala penjahat Mekah tu, di mana mereka? Lebih daripada 20 orang, dekat 20 orang mereka ni mati kat situ di Badar, termasuklah Abu Jahal kan. Kemudian seterusnya Allahul ladzi yursilur riyah. Allah Taala sebut lagi. Sebut pasal apa sini? Sebut pasal itulah kita kata tadi apa? Allah Taala sebut pasal yang kita kata awan tadi kan. Tadi angin saja. Allah Ta'ala sebut angin tadi. Sekarang ni angin Allah Ta'ala sebut pula awan kan. Fatusiru sahaban. Dia maknanya fatusiru macam menggelak. Macam kalau kita ni putar apa ni. Putar tu kan. Kita nak buat kuih tu kan. Kita bagi naik tu supaya Allah Ta'ala sebutkan fatusiru sahaban. Angin tu dia akan menggerakkan awan tu. Jadi sebab tu kita tengok awan ni ada macam-macam kan. Ada awan tinggi, ada awan rendah kan, ada cumulus lah, macam-macam awan-awan ni kan. Kita tengok kan, ada cumulus lah. Awan-awan belajar tentang kaji cuaca ni dia tahu lah kan, benda-benda ni semua kan. Tapi bagi kita ni, kita cukup lah kita tahu, kita tengok awan tu ada. Jadi awan ni ada macam-macam jenis tu adalah hasil daripada tiupan angin. Allah Ta'ala. Angin bertiup naik ke atas. Bertiup dia jadi gelap. Bergelut jadi hitam. Macam sekarang kan. Selalu hujan kan. Awan macam mana? Kadang-kadang ada orang tak nak hujan. Kadang-kadang orang perlukan kepada hujan. Jadi fatusiru sahaban fa yabsutuhu fis sama. Allah Taala sebar-sebarkan dia di langit tu kan. Jadi ada kat sini, ada kat sini, dia bergerak kat sini. Kaifa yasha. Sebagaimana Allah Taala kehendakilah. Jadi kita tengoklah awan tu wa yaj'aluhu kisafan. Allah Taala kemudian jadikan dia tu kisafan. Kisafan tu dia tu ialah berkelompok-kelompok. Kelompok sini, kelompok sini. Asalnya kecil-kecil. Kelompok pula. Kemudian fataral wadqa yakhruju min khilali. Allah Ta'ala kemudian keluarlah wadqa. Wadqa tu ialah hujan. Akhirnya hujan pun turun daripada celah-celah tu. Macam mana daripada awan ni boleh turun hujan? Kalau kita naik kapal terbang, tak jumpa pula air tu kan. Masuk dalam awan, tak jumpa air tu. Tiba-tiba air, banyak air tu kan. Sampai melempar-lempar, sampai boleh banjir kan. Kuala Lumpur boleh banjir kan. Banjir kilat dan tak kira lah kilat ke tak kilat ke. Tapi maknanya boleh banjir. Tengok tu banjir di China sekarang kan, di Korea banjir kan, di Bangladesh banjir. Hujan. Daripada mana hujan banyak sangat ni? Awan tu padahal kita kata daripada panas lah dia naik kan. Matahari panas kan, dia naik ke atas kemudian dia jadi hujan. Tapi dah kalau sampai seperti di India kan, di Darjeeling kan, hujan dia 20 hari hujan tak berhenti dengan lebatnya kan. Sampai ada cerita kan, sampai orang putih yang pergi kat sana tu kan, dia sampai nak bunuh diri hujan sebab tak nak keluar kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kat sini kan, keluarlah wadqa, fatu fa iza asaba bihi man yasha'u min ibadihi iza hum yastabshirun. Apabila kena manusia pun gembira. Orang pandai pasir dia gembira lah kan. Tapi ada orang pula lain pula kan. Nanti kita tengok ayat lain pula insya-Allah. Kemudian wa in kanu min qablu an yunazzala alaihim min qablihi la mublisin. Allah Taala kata, Allah sebut sebelum daripada dapat hujan ni mereka ni mublisin. Mublisin tu maknanya kecewa. Maknanya putus asa. Maknanya manusia lah macam tu lah kata. Bila dapat tak dapat kecewa. Macam tu lah. Bila dapat pula gembira. Bila lebih pula gini pula. Jadi kita sepatutnya yakin sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan tadi tu, iaitu semua itulah kaifa yasha. Allah Ta'ala yang tentukan, dan dia itu maha hakim, maha bijaksana, maha alim, maha mengetahui, maha aziz, maha berkuasa untuk buat apa saja. Kemudian insya-Allah
ayat yang terakhir pada hari ini, fanzur ila asari rahmatillah kaifa yuhyil arda ba'da mautiha inna zalika la muhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Pada ayat yang terakhir ini ialah Allah Ta'ala sebut benda tu semua berulang kali kan. Allah Ta'ala sebut pasal langit, Allah Ta'ala sebut pasal bumi, Allah Ta'ala sebut pasal hujan, Allah Ta'ala sebut pasal rumput, Allah Ta'ala sebut semua benda tu. Sepatutnya inilah katakan, kita naklah kembali kepada semua benda tu, sepatutnya bawa balik kepada tanda kekuasaan Allah, dan juga bagaimana Allah Ta'ala nak buat satu benda tu. Jadi Allah Ta'ala sini dalam ayat 50 ni, surah Ar-Rum ni, Allah Ta'ala kata apa? Semua tu tengok kesan daripada asari rahmatillah, hasil daripada rahmat Allah itu bagaimana. Itu yang kita nak, bagaimana Allah Ta'ala hidupkan yang mati daripada tak ada apa, tanah kosong, gersang, tiba-tiba tumbuh rumput, tumbuh apa kan. Jadi bagaimana? Itulah Allah Ta'ala nak hidupkan nanti yang kamu yang mati tu, bukan payah sangat kan. Jadi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala mampu nak buat apa saja. Okey, setakat tu aku qauli hadza. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Jadi insya-Allah bersama-sama, jangan lupa ajak kawan-kawan lain pukul 6:05 setiap pagi insya-Allah. Kalau ada perubahan nanti, kerana perubahan waktu solat dan sebagainya, kita akan beritahu semula insya-Allah. Jadi share kepada orang lain insya-Allah, ajak kawan-kawan, benda ni free, boleh ikut, siapa-siapa boleh ikut, buka Quran, insya-Allah kita bersama-sama pada setiap pagi. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika.